Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Al-Fatihah binti Ruan bersama rakan seperjuangan saya Ahmad Mustaqim bin Muhammad Rashid, Nurul Izzah binti Ahmad Fauzi dan Nur Nabila Syahira binti Abdul Hajid. Pada kali ini kami akan membincangkan berkaitan dengan kapasiti pembelajaran pedagogi bermakna KPPB. Baiklah, pertama sekali saya akan tunjukkan isi kandungan yang kami akan bincangkan pada pembentangan hari ini. Yang pertama adalah big idea, yang kedua adalah essential question, yang ketiga cara pelaksanaan tugasan, yang keempat hasil tugasan dan yang kelima impak 6C. Dan yang akhir sekali adalah hasil rujukan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada big idea ataupun idea utama yang terdapat dalam KPPB iaitu Guru Unggul Berlandaskan Pedagogi Kontemporari Pendidikan Islam, yang mana berdasarkan big idea ini ia telah menggabungkan ketiga-tiga subjek yang terdiri daripada IDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, PIMK 3073 Pedagogi Pendidikan Al-Quran dan PIMK 3063 Pedagogi Pendidikan Islam, Akidah dan Sirah. Itu sahaja bagi penerangan saya dalam big idea. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Ahmad Mustaqim bin Muhammad Rashid bagi membentangkan isi kandungan yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Alpha. Seterusnya kita akan beralih kepada essential question, persoalan-persoalan yang dikemukakan bagi menghasilkan kit ini. Yang pertama, soalan yang pertama adalah bagaimanakah kreativiti guru dapat dipertingkatkan? Kreativiti guru dapat dipertingkatkan melalui keberjayaan guru menggabungkan pengetahuan sedia ada berkaitan dengan teori pembelajaran dan juga bantuan TMK bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Okey, beralih kepada soalan yang kedua, bagaimana kit pembelajaran ini dihasilkan? Kit pembelajaran ataupun website yang telah dihasilkan menggunakan teknologi maklumat komunikasi TMK secara maksimum bagi memberikan nafas baru kepada pengajaran abad 21 dengan mengetengahkan TMK sebagai dasar ataupun medium utama bagi menghasilkan website yang menarik perhatian murid. Okey, beralih kepada persoalan yang ketiga. Sejauh manakah kit ini ataupun website ini memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran? Kesan yang dapat dilihat secara jelas adalah menarik perhatian murid. Website yang berasaskan TMK semestinya dapat menarik perhatian murid kerana terdapat unsur seni dalam pendidikan. Di samping itu, murid juga dapat melakukan pembelajaran dalam masa sama berhibur dalam. Itu tidak menjadikan pembelajaran itu secara mudah atau secara mudah bosanlah. Okey, seterusnya beralih kepada persoalan yang keempat. Bagaimanakah kreativiti dapat membantu guru meningkatkan aktiviti pembelajaran murid? Kualiti pembelajaran murid dapat dipertingkatkan melalui pembelajaran yang kreatif. Oleh itu, guru mestilah menjadi penggerak ataupun tonggak utama dalam menghasilkan gaya pembelajaran yang efektif berdasarkan kreativiti tersebut. Okey, seterusnya persoalan yang terakhir, bagaimanakah kreativiti meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran? Kreativiti dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran apabila guru berjaya mendalami pedagogi murid sebaik-baiknya melalui gabungan teknologi maklumat komunikasi. Hal ini sekaligus menggalakkan percambahan idea
dalam kalangan murid. Inilah yang dimaksudkan dengan kreativiti dapat kualiti PDP ditingkatkan melalui kreativiti. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Mustaqim bin Abdul Rashid atas penyerahan giliran pengucapan kepada saya. Jadi baiklah, kini saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan cara melaksanakan tugasan yang terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama, bagaimana permulaan tugasan dilakukan, dan yang kedua, teknologi yang digunakan, dan yang ketiga, bagaimana pengakhiran tugasan yang dilakukan. Pada pertama sekali, kami akan memulakan kerja khusus dengan membaca dan menilai kehendak soalan di mana kedua-duanya sangat penting bagi mengelakkan kesalahfaham terhadap soalan yang diberikan. Seterusnya, ianya juga dapat meningkatkan kemahiran pemikiran kami agar membentuk individu yang berfikir berasaskan maklumat yang tepat dan benar. Setelah itu, kami akan menerima dan mendengar arahan yang sebaik mungkin supaya memudahkan kami berimajinasi bentuk Google Sites yang akan dihasilkan. Hal ini juga dapat mewujudkan pemikiran yang kreatif dalam kumpulan kami dan menepati salah satu komponen 6C iaitu kreativiti. Kami juga melaksanakan konsep kolaboratif yang juga merupakan salah satu daripada komponen 6C. Dalam proses ini, kami boleh saling berkongsi idea dan bertukar-tukar pendapat dalam melahirkan atau menjana idea yang bernas. Impaknya, proses ini dapat membentuk kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran berfikir secara kritis dalam kepelbagaian idea yang diberikan daripada setiap ahli kumpulan. Bagi menghasilkan Google Sites, kami memanfaatkan alatan teknologi yang telah dipelajari seperti Google Meet dan WhatsApp bagi sesi kolaboratif serta Telegram bagi menghantar tugasan masing-masing untuk digabungkan menjadi penghasilan Google Site yang sempurna. Tidak lupa juga untuk menggunakan Canva bagi menghasilkan template yang cantik dan lagi kreatif, dan aplikasi Google bagi menghasilkan Google Site kami dan pemilihan gambar serta warna yang bersesuaian. YouTube pula membantu kami dalam meletakkan video yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih dalam proses penghasilan Google Site kami. Pada akhir pembentangan saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengakhiran penghasilan Google Site kami. Pertama sekali, kami akan menggabungkan tugasan yang telah diagihkan dan mengikut setiap ahli kumpulan. Kemudian kami akan mengadakan proses semakan semula bagi penelitian terakhir terhadap penghasilan Google Site kami. Sekiranya berlaku penambahan, kami akan menambahkan kekurangan yang sewajarnya ada di dalam Google Sites kami. Dan akhir sekali, kami mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada pensyarah dalam bidang yang terlibat, iaitu pensyarah Dr. Siti Rosni binti Muhammad Yusof daripada Jabatan Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan juga pensyarah Ustaz Azman bin Muhammad Yusof daripada Jabatan Japim, iaitu Agama Pendidikan Islam, kerana telah membimbing kami bagi menggabung jalinkan dua subjek ini, iaitu subjek pendidikan Islam dengan subjek teknologi, serta menjadi rujukan kami dalam menghasilkan Google Site. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan ini pada pembentang yang seterusnya, iaitu Saudara Ahmad Mustaqim bin Abdul Rashid. Dipersilakan. Hasil tugasan ataupun hasil yang website ini, website yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah website ini dihasilkan melalui 3 elemen
seni dalam pendidikan, iaitu seni visual dan juga seni pergerakan dan juga seni muzik. Setiap 3 elemen ini memberi impak yang penting dalam menarik perhatian murid. Sebagai contoh, seni visual dibawakan seperti gambar bagi memberi gambaran yang lebih jelas kepada murid. Seterusnya adalah seni pergerakan seperti pergerakan tubuh badan yang boleh dilihat melalui video bagi menambahkan kefahaman kepada murid, dan juga seni muzik seperti lagu animasi ataupun mainiswan bertemakan kanak-kanak bagi menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga tidak bosan. Seterusnya, teori kecerdasan pelbagai yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada 1983 menjadi dasar utama dalam menghasilkan kit ini. Selain itu, website ini juga berteraskan model sosial bagi menggalakkan percambahan idea dalam kalangan murid-murid. Seterusnya, kit ini juga menggunakan pendekatan induktif dalam masa yang sama mengaplikasikan strategi berpusatkan murid dan berasaskan bahan. Murid menjadi bukan dalam makna yang sama, guru dan pengajaran tidak terletak pada tangan guru semata-mata, tapi murid itu harus semestinya lebih aktif dalam pengajaran dan tidak meletakkan pengajaran itu kepada guru semata-mata. Seterusnya, yang terakhir adalah hasil tugasan adalah kepelbagaian TMK dalam penghasilan kit seperti slide PowerPoint ataupun animasi dalam berbentuk permainan seperti wood wall, Kahoot, Quizizz dan sebagainya. Okay, sekadar itu daripada saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada Ahmad Mustaqim atas pembentangan yang telah dilakukan. Kita sambung lagi pembentangan dengan saya, Nur Nabila Syahira binti Abdul Haji dengan tajuk Kemahiran 6C. Kemahiran 6C telah diterapkan kepada kami sepanjang tugasan EDUP dilaksanakan, di mana terdapat 6 kemahiran, iaitu critical thinking, pemikiran kritis, yang kedua creative thinking, pemikiran kreatif, yang ketiga kolaborasi, yang keempat communication, komunikasi, yang kelima karakter watak, dan yang keenam country, iaitu kenegaraan. Di mana saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama, critical thinking. Pemikiran yang kritis ialah kemahiran berfikir yang menekankan aspek menyelesaikan masalah yang berlaku di sekeliling pelajar. Dalam kemahiran ini, kami telah ditekankan dengan proses menganalisis, menyoal sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan. Pensyarah kami iaitu Dr. Rosni dan Ustaz Azman telah memberikan soalan atau tugasan aras tinggi yang menekankan kepada penyelesaian masalah. Contohnya, soalan yang berkaitan banding beza, mengkategori, menghuraikan dan lain-lain. Yang kedua, creative thinking. Pemikiran yang kreatif. Pemikiran kreatif ialah kemahiran yang menekankan pelajar bagi menghasilkan idea-idea baru yang segar, berbeza, bernilai, berkualiti tinggi dan mempunyai manfaat yang tersendiri. Di mana di dalam tugas yang diberikan, kami perlu menjana dan menghasilkan idea yang baru, membuat hipotesis dan hubung kait antara subjek EDUP dan PIMK bagi memastikan kesinambungan pengajaran micro-teaching dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini melibatkan kemahiran kreatif yang tinggi. Yang ketiga, kolaboratif atau kolaborasi ialah proses melibatkan kerjasama antara beberapa pelajar yang membentuk kumpulan untuk menyelesaikan tugasan EDUP atau menyelesaikan sesuatu masalah. Di mana setiap ahli kumpulan terlibat dalam perbincangan untuk menentukan keputusan terbaik yang akan memberikan manfaat kepada
ke semua ahli kumpulan. Yang keempat, communication skill, di mana komunikasi mempunyai kemahiran menyampaikan sesuatu maklumat dengan berkesan interaksi sehala atau pelbagai hala yang mempunyai membantu dalam menyelesaikan tugasan atau menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi, di mana elemen ini mampu membawa kepada metakognitif, iaitu kesedaran kepada pelajar tentang perkara yang diketahui atau tidak diketahui. Melalui kolaborasi, pensyarah kami telah menerapkan beberapa nilai positif dalam diri pelajar seperti bertanggungjawab terhadap tugasan dalam kumpulan, penglibatan aktif atau seimbang, dan bersikap terbuka untuk menerima idea dan pandangan rakan-rakan lain serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan kami. Kami berhubung antara satu sama lain menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Meet, Telegram dan banyak lagi platform yang boleh membantu bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Yang kelima, karakter atau watak, satu corak tingkah laku yang diterapkan dalam diri pelajar melalui fikiran dan integrasi dan moral, di mana pelajar dipupuk untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam menyiapkan tugasan yang diberikan, seperti pelajar bijak berkomunikasi, merentasi budaya dan disiplin, bekerja serta berkesan dalam pasukan dan memberi hubungan yang positif. Yang terakhir, country kenegaraan, di mana merujuk kepada semangat patriotisme dan mempunyai identiti nasional berpandukan prinsip-prinsip mendukung negara, di mana pelajar mestilah mempunyai keberanian dan kemahiran untuk menjelaskan pandangan sendiri dalam menyiapkan tugasan. Jadi itu sahaja daripada kemahiran 6C yang telah diterapkan kepada kami dalam tugasan yang telah diberikan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.